Sampai pada satu tahap orang hentam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tak faham. Bayangkan hari ini orang punya tak reti agama tuan-tuan. Sampai ada yang kata pijak tak cicak pun batal wuduk. Pijak tak cicak, pegang tak cicak tak batal wuduk, hampir basuh je lah. Lah. Yang batal wuduk hang yang berak, bukan cicak berak. Ya amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita baca bab man sanna sunnati khairin fattubi'a aw sanna sunnatan syarri. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan orang yang mengadakan satu jalan baik, maka diturut orang akan dia. Atau mengadakan satu jalan kejahatan. Baik, kita baca hadisnya. An Jarir bin Abdullah. An abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan khairin fattubi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mithlu ujuri man ittaba'ahu ghaira manqus min ujurihim syai'ah. Wa man sanna sunnata syarri fattubi'a 'alaiha kana 'alaihi wizruhu wa mithlu auzari man ittaba'ahu ghaira manqus min auzarihim syai'a. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, hadis ini memberikan kepada kita tentang hukum mengadakan sesuatu benda yang baru, yang mana jalan yang kita buat itu jalan yang baik, diikut pula oleh orang ramai, maka dia mendapat pahala. Sebaliknya, kalau satu benda yang dia buat itu benda yang jahat, diikut pula oleh orang ramai, maka dia dapat dosa atas kejahatan yang dia buat tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat benda yang baik, orang tiru. Juta pula orang tiru, bilion pula orang tiru. Masya Allah, besarnya pahala kita dapat. Contoh Ustaz, contoh yang tuan-tuan sekarang, yang tuan-tuan duduk atas sekarang, nama dia apa? Kapet. Zaman Nabi ada kapet lagu ni? Tak ada. Zaman Nabi dulu ada ke sejadah macam kita ni? Ada saf lurus ni? Sayyidina Umar kalau jadi imam, dia nak suruh sembahyang, dia nak jadi imam, dia bawa tongkat dia, pergi cek lurus tak lurus kaki. Dah cek semua, mai sembahyang. Kita hari ni tak payah cek lah. Beritahu ya, luruskan saf. Pasal apa? Pasal di atas permaidani kita ni dah ada dah orang buat saf. Siapa yang mula-mula buat saf dalam atas kapet ni? Dengan adanya saf ni tuan-tuan, Nabi suruh luruskan saf. Bila kita dah buat kapet, ada saf siap-siap, maka alhamdulillah luruslah orang. Inilah contoh satu benda baik yang dia buat. Hari ini satu dunia, masjid ni macam kapet kita. Masjid di Mekah pun macam tu, masjid di Turki pun macam tu, dia ada saf masing-masing. Siapa punya kepala otak ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dapatlah pahala. Ni yang kita nak baca hadis ni. Baik. Daripada Jarir bin Abdullah, an daripada bapaknya, qala, berkata dia,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnata, siapa yang mengadakan suatu jalan yang baik, satu sunnah yang baik, satu jalan yang baik, satu cara yang baik. Man sanna sunnata khairin, siapa yang mengadakan satu benda yang baik, fattubi'a alaiha, maka diturut atasnya, falahu ajruhu, maka baginya pahala, wa mislu ujuri man ittaba'ahu ghaira manqusin min ujurihim syai'ah, maka dia mendapat pahala seumpama pahala-pahala orang yang menurutnya, akan dia tidak kurang daripada pahala mereka itu sesuatu pun. Ni dia. Kata Rasulullah, siapa yang buat satu benda, man sanna sunnata khairin, siapa yang buat satu benda yang baik, dan benda yang dia buat tu pula diikut oleh orang lain, maka dia dapat pahala. Dan mendapat pahala sebanyak mana orang yang ikut, tanpa dikurangkan pahala orang yang mengikut. 1 juta orang ikut, dia dapat pahala 1 juta. Yang 1 juta tadi ustaz yang ikut tu hilangkah pahala dia? Tak hilang, pahala dia pun ada juga. Tapi orang yang mula-mula buat tadi, dengan sebab dia buat tu, dia dapat pahala banyak mana orang yang ikut. Kalau 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, Masya Allah, subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia di antara sahabat Nabi yang membawa Islam ke negara Iraq. Dia sebarkan Islam di negara Iraq. Sampai sekarang Iraq tu Islam majoriti. Berapa bilion penduduk dia tuan. Yang dapat pahala banyak siapa dia? Orang yang mula-mula menyebarkan. Amru al-As pergi jadi governor di Mesir, membuka Islam di Mesir. Berapa banyak orang yang dapat pahala dengan sebab dia menjadi governor menyebarkan Islam di Mesir. Tengok sahabat Nabi Muaz bin Jabal, duk bawa Islam sampai ke Yaman. Berapa banyak pahala yang dia dapat dengan sebab membawa Islam. Untung kalau ustaz, mereka dapat pahala ustaz, atau kita tak dapat. Tu macam mana nak dapat pahala ustaz? Kita sekarang ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Twitter, kita ada media sosial kita sendiri. Tulislah benda-benda yang baik dalam media tu. Orang ikut, orang buat, orang ikut, orang tiru apa yang kita buat yang baik, dapatlah pahala kita. Tetapi bacalah hadis ni sampai habis. Kata Nabi, "Wa man sanna sunnata syarri", siapa-siapa yang buat benda yang jahat. Satu sunnah, satu benda yang tak betul, satu jalan yang jahat, syarri makna jahat. Fattubi'a alaiha, diikut pula kejahatan dia itu. Kana alaihi wizruhu, maka atasnya dosa. Wa mithlu auzari manittaba'ahu, dan dia juga menanggung dosa, mendapat dosa sebanyak mana orang yang mengikutnya, ghaira manqusin, tanpa dikurangkan, min auzarihim syai'a, dosa-dosa orang yang berbuatnya sedikit pun. Kalau kita buat satu benda jahat dan orang tiru kejahatan kita, 1 juta orang tiru, pahala jahat, dosa jahat dapat kat kita. Dosa orang yang buat jahat tu, berapa ramai yang buat? 1 juta. 1 juta hak mereka dapat, kita pun dapat. Tanpa dikurangkan dosa mereka. Jangan kita kata pula, ustaz saya buat benda salah ni, bukan saya buat pun, saya tiru ya. Jadi saya tak ada dosa ustaz. Yang buat mula-mula tu lah yang berdosa. Tak. Hang pun dosa, hak mula-mula buat pun dosa. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebab itu dalam mazhab kita, dalam ajaran kita, dia ada satu benda yang dipanggil bid'ah. Dan ada 2 jenis bid'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah
dolalah. Ini dalilnya. Kalau ada orang tanya, mana ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah? Semua bid'ah dolalah, semua bid'ah sesat. Habis hadis ni hang letak di mana? Hadis ni hang nak letak di mana? Nabi kata siapa yang buat benda yang baik diikut oleh orang lain dapat pahala. Siapa yang buat benda yang jahat yang diikut oleh orang lain dapat dosa. Ada benda baru yang Nabi tak buat. Dan tak salah kalau dibuat. Ada benda baru yang Nabi tak buat tapi salah kalau dibuat. Sebab itu ulama kita dia letakkan dua. Bid'ah hasanah yang baik, bid'ah dolalah yang sesat. Janganlah kita pergi rabun semua sekali. Semua bid'ah tu sesat. Sabar dulu. Hai Ustaz. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu hadis Ustaz. Janganlah hang tengok satu saja hadis. Kullu tu buka lah balik apa makna dia. Hang baca tak hadis? Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak-anak Adam buat salah. Setiap anak Adam, anak cucu Adam tu buat salah, buat dosa, buat salah. Nabi Muhammad buat salah tak mana? Nabi Muhammad bukan anak cucu Adam ke? Apa mai? Nabi-nabi dan rasul tu maksum. Tadi ustaz dia kata setiap anak Adam. Sebab tu setiap tu hang kena bacalah. Ada hadis Nabi sebut habbatus sauda itu ialah ubat untuk sekalian penyakit. Sekalian penyakit. Semua penyakit. Melainkan mati. Ada pengecualian dia. Sebab tu di dalam memahami sesuatu kita kena ada Al-Quran. Kita kena ada hadis. Kita kena ada ijma'. Kita kena ada qiyas. Ulama' lah yang menerangkan. Sebab zaman kita hari ini, dak dia ustaz saya nak ikut Nabi je. Saya nak ambil dalil daripada Nabi ke? Hang faham ke dalil tu datang apa? Kita pun tuan-tuan tak tahu tiba-tiba kita kata nak ikut. Yang menerangkan tentang itu ialah ijma'. Yang menerangkan itu ialah qiyas daripada ulama'. Tanyalah, rujuklah apa makna dia. Supaya kita lebih mengetahui dan lebih memahami. Kita tak melihat kepada suatu hadis sahaja, kita melihat kepada banyak hadis. Ada ustaz, saya tak kira ustaz. Hak Nabi tak buat, saya pun tak buat. Saya betul-betul ikut Nabi je ustaz. Bagus cantik. Betul. Tadi abang sembahyang Jumaat di mana? Tadi abang sembahyang Jumaat di mana? Masjid Permatang Damar. Okey. Khutbah baca. Saya tak baca ustaz. Imam baca. Tahu. Dengarlah khutbah tu. Dengar. Khutbah yang imam baca tu bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu. Soalan dia, Nabi Muhammad dulu khutbah bahasa apa? Nabi tak pernah baca khutbah bahasa Melayu. Nabi tak pernah baca. Nabi tak pernah baca khutbah ni tuan-tuan. Bahasa Itali tak pernah. Bahasa orang putih, bahasa Bangladesh dia tak pernah. Dia baca bahasa Arab. Yang kita hari ni baca bahasa Melayu siapa? Bid'ah. Tak ada dalil. Dalilnya mana? Enggak ada. Enggak ada. Sudah tuan-tuan. Itu dalil. Kalau nak kira hak Nabi buat semua, tuan-tuan minggu depan suruh Tok Imam tu baca khutbah bahasa Arab. Berdawai habis-habis. Dengan dia tak faham, hak dengar pun tak faham. Dia kata apa lah. Faham tak tuan-tuan? Ni yang kita baca hadis ni. Yang disuruh baca dalam bahasa Arab rukunnya. Yang lain-lainnya bacalah dalam bahasa kamu. Janji khutbah itu memahamkan kepada orang yang mendengarnya. Masya Allah. Kalau saya ceramah kuliah malam ni tak pakai mikrofon, Kak Leha di belakang kan dengar. Dah lah setengah ya telinga tu dengar. Belah ni pekak, belah ni dengar. Jenuh duk tala lagu tu.
Bilalah mereka ni tak pakai mikrofon, bila nak pakai. Nabi ceramah tak nak pakai mikrofon. Buang tentang mikrofon tu, lauk dekat. Tu, lauk dekat, pergi campak. Bida'ah, buang. Pasal apa buang? Nabi tak pernah khutbah pakai mikrofon, bising. Pasal apa kita baca? Ni dialah dia. Tak siapa yang kita baca khutbah ceramah pakai mikrofon. Inilah hadis dia. Apabila seseorang membuat sesuatu yang baik. Baik tak benar ni? Baik. Supaya orang dengar. Hak pekak dengar. Yang duduk di rumah dengar. Yang duduk depan ni lagi dengar. Supaya jelas pendengaran dia. Silakan. Itu benda yang baik. Dapat pahala. Siapa yang mula-mula dapat mencipta mikrofon ni? Tak tahu. Alexander mikrofon lah kot. Kalau dia Islam, dia dapat pahala. Kalau dia tak Islam, sia-sia lah dia. Baik. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku. Ini perkara sangat besar kelebihannya. Iaitu datangkanlah dan adakanlah apa kejalan kebajikan yang diharuskan oleh syarak bagi maslahah umum, atau hidupkan apa-apa jalan Nabi dan syariatnya yang tertinggal, niscaya mendapat pahala. Istimewa pula jikalau diturut orang akan jalanmu itu. Maka lebih ganda lagi dapat pahala apabila diturut orang jalan-jalan itu, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Baik, kata pengarang. Dia kata, ini perkara sangat besar kelebihannya. Yaitu, datangkanlah dan adakanlah apa jalan kebajikan yang diharuskan oleh syarak. Selagi mana benda itu dibenarkan, diharuskan, buatlah. Macam mana nak tahu benda tu harus tak harus tak? Selagi mana tak ada perintah hukum mengatakan haram. Buat. Buat, silakan. Tapi Nabi tak buat, Ustaz. Kalaulah hang duk kira Nabi buat, Nabi tak buat. Sempitlah tuan-tuan. Sempit agama ni, jadi sempit kita. Dengan sebab adanya keluasan yang dibuka kepada kita. Antum a'lamu umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Contoh paling mudah sekarang kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid. Kita dah mula sibuk tentang Maulidur Rasul. Banyak orang tanya, Ustaz, ada tak Nabi sambut hari jadi dia? Ada tak sahabat Nabi sambut hari jadi Nabi? Tak ada kan? Tu yang Ustaz ngada-ngada buat tu siapa? Apa tujuan Ustaz buat tu? Tujuan kita buat ialah untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil tak Ustaz? Dalil perintah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada ayat dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Allah Taala cerita sayang Rasulullah, sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang dan cinta kepada jihad. Bagaimana nak menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, itu terpulang pada tuan-tuan. Ada orang yang nak menunjukkan cintanya pada Nabi Muhammad, dia letakkan nama anak laki-laki dia Muhammad. Ada orang yang nak tunjukkan rasa cinta pada Nabi Muhammad, dia buat apa? Dia ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi dia pegang, terpulang. Tak, soalan dia Ustaz, Nabi, sahabat Nabi ni sayang tak dekat Nabi? Sayang. Sahabat Nabi ni cinta tak dekat Nabi? Cinta. Kalau sahabat Nabi yang cinta pun tak buat maulud, pasal apa kita nak buat? Sebab mereka dah cinta. Mereka dah sayang Nabi, tak tahu nak kata lah.
Yang kita hari ni letak handphone dengan letak cerita tentang Nabi Muhammad, agak-agak anak kita ni nak pilih Vivo ke, Ovo ke, Oppo ke apa benda. Antara hari ni anak-anak kita ni kita letak siaran langsung Cristiano Ronaldo main bola lawan dengan Barcelona. Sebelah TV siaran langsung, sebelah ni pula siaran langsung pula musabaqah tilawatil Quran. Agak-agak anak kita pilih yang mana? Ronaldo ke hak musabaqah? Dia pun jawab Ronaldo lah. Siu kata dia. Takkan kita nak biarkan antara tuan-tuan kita nak letakkan dia depan kita, anak-anak kita, ayam goreng ke kurma? Agak-agak dia pilih mana? Ayam goreng, tobat lahum, kurma. Dia tengok wek, dia letak balik. Kedudukan kita berbeza dengan sahabat. Kecintaan kita dengan sahabat pada Rasulullah sangat jauh berbeza macam langit dan bumi. Kalau tak disemarakkan, tak apa benda yang kita cinta. Okey Ustaz, saya tak nak buat maulud. Sahabat Nabi pun tak buat, saya tak mau buat. Kalau begitu, apa alasan kamu tak mau buat? Sebab sahabat Nabi yang mencintai Nabi pun tak buat. Kenapa saya nak buat? Kalau begitu, jomlah kita cintai Nabi macam sahabat Nabi cinta Nabi. Abang tak nak buat maulud sebab sahabat Nabi tak nak buat kan? Ya, jom. Kita buat apa yang sahabat Nabi buat untuk mencintai Rasulullah. Macam mana Ustaz? Sudah tanya kita pula. Hang kata sahabat Nabi pun tak buat maulud sebab mereka dah cinta pada Nabi. Tak apalah, tak mau buat maulud, sudah benda harus. Kalau gitu, jom kita buat apa yang sahabat Nabi buat, nak menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kan? Sahabat Nabi, dia duduk di masjid. Ada 300 orang yang duduk di sufah, di berenda masjid. Kerja mereka ialah mendengar kuliah, kerja mereka ialah duduk dengan Nabi, kerja mereka ialah semayang dengan Nabi, dan mereka tak pernah miss semayang berjemaah di masjid. Subuh tadi abang semayang di mana? Kata sayang pada Nabi, mainlah semayang di masjid. Berapa ramai hak kata aku sayang pada Nabi, aku tak mau ikut maulud Nabi, aku nak sayang Nabi. Ni tempat Nabi sembahyang, nama dia masjid. Bila jadi imam? Tak mau imam jadi makmum. Makmum pun tak pernah. Subuh pukul 7. Tolak maulid. Jom kita jadi sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah segala-galanya. Bila Nabi kata jom kita berjihad pada jalan Allah, siapa nak berjihad dengan harta, silakan. Abu Bakar bagi semua harta dia. Tu cinta mereka pada Nabi. Ditanya pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal pada anak dan isteri kamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul pada mereka. Tuan-tuan, tabung dah tolak belum? Dah tolak belum tabung? Yang mana tak suka maulid, bagi segala harta dalam tabung tu. Tobat lahum tak bagi, tuan-tuan. Kata cinta pada Nabi, sedekah pun RM1, tu pun gambar agung pakai spek hitam. Duit RM1 hak conteng bagi ke orang. Tiba-tiba mengaku saya. Pelik tuan. Hang betul-betul nak jadi sahabat Nabi, jadi Umar. Setengah harta bagi pada jalan. Setengah harta dia bagi dekat Rasulullah. Ni Rasulullah saya punya ni. Rasulullah minta siapa nak tolong, jom. Setengah harta dia bagi. Kita nak bagi pisang sesikat pun tahun lepas punya bagi. Tu pun ambil balik setengah biji. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu apa tujuan satu benda yang Nabi tak buat, tiba-tiba ada ulama yang mengharuskan buat. Macam mana kita nak buat? Kena tanya pada dia, apa tujuan awak buat? Dua, kena tanya macam mana cara buat. Yang ketiga, apa kesan daripada perbuatan. Maka nak tentu halal ke, haram ke, bid'ah ke, tak bid'ah,
Tengok daripada situlah. Apa tujuan awak buat maulud? Untuk mendatangkan balik perasaan semarak mencintai Nabi SAW. Kenapa? Kerana kami makin jauh daripada Nabi 1400 tahun dah jauh. Kalau kami tak diceritakan, anak-anak kami tak diceritakan tentang Nabi, ada tempat lain yang mengambil Nabi, ada orang yang lain mengambil tempat Nabi. Siapa? Ahli sukan mengambil tempat Nabi. Apa perbuatan ahli sukan? Orang tiru. Artis akan mengambil tempat Nabi pada hati anak-anak kami. Manusia lain akan mengambil tempat Nabi dalam hati mereka. Kami takkan benarkan. Sebab tu kami buat benda macam ni supaya Nabi Muhammad dalam hati anak-anak kami tetap ada ruang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu silakan. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak kita hari ni, tanya dekat dia. Tanya pada bapa-bapa anak-anak, tok wan anak-anak. Anak Nabi ada berapa tak kenal, isteri Nabi ada berapa tak tahu. Isteri Nabi hak paling tua siapa, hak paling muda siapa. Siapa yang sambut Nabi, mak Nabi nama apa, pak Nabi nama apa, tok wan dia nama apa, tok chair dia nama apa. Nabi Muhammad ni dia dibelah dada dia bila? Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj umur berapa? Nabi Muhammad mula dapat ayat Quran umur berapa? Kadang-kadang tak tahu. Nabi waktu dalam kandungan ibu dia, apa perasaan ibu dia waktu dia lahir, apa jadi pada ibu dia? Orang tak tahu. Yang orang tahu ialah artis nak bercerai. Yang orang tahu ialah dia ada siapa pula ni duduk baca dalam TikTok. Cerita tentang Nabi tak keluar. Sebab itulah ulama-ulama tengok kalau benda ni dibiarkan akan rosak, depa tak kenal Nabi Muhammad. Maka diperkenalkanlah satu benda, nama dia maulud. Dua, apa yang ada di dalam benda itu? Kena tengok, nak tahu boleh tak boleh. Maulud ni ustaz, dia tak ada apa, nama aja. Dalam dia ada ceramah. Oh, ceramah apa? Ceramah agama. Ceramah agama bagus. Dua, ada selawat. Oh, selawat pun perintah Allah. Tiga, ada makan-makan. Makan-makan pun perintah Nabi. Lagi, adanya kita pakat duk dengar cerita sirah Barzanji marhaban tentang Rasulullah. Oh, silakan. Ada tak waktu maulud Nabi itu orang lelaki duduk atas harimau, perempuan atas harimau lelaki ada? Tak ada. Ada tak pakat sambut maulud tu main buih apa semua ada tak? Tak ada. Mandi buih jantan betina tak ada. Tu di mana yang kata haram? Mana yang kata haram? Yang perempuan duduk di belakang, yang lelaki duduk depan sambil dengar ceramah maulud, tiba-tiba bid'ah. Bid'ah tang mana? Tang mana yang nama bid'ahnya? Yang diajarkan ialah tentang selawat. Sampai pada satu tahap orang hentam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tak faham. Bayangkan hari ini orang punya tak reti agama tuan-tuan. Sampai ada yang kata pijak tak cicak pun batal wuduk. Pijak tak cicak, pegang tak cicak tak batal wuduk, hampir basuh je lah. Yang batal wuduk hang yang berak, bukan cicak berak. Sampai tahap macam tu pun tak tahu tentang agama dia, tiba-tiba kita kata hari ini maulid Nabi bid'ah. Padahal nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat Nabi tuan-tuan nak cerita ke bab cicak, bab tak cicak kat depa? Tak payah, depa dah alim. Depa dah tahu tentang Nabi, depa tahu sejarah Nabi, depa tahu sunnah Nabi. Kita pun ambil hukum daripada depa. Tak payahlah depa duk ramai-ramai solat, tak payahlah depa lebih daripada kita. Jangan duk banding kita dengan sahabat. Kita ni bab tak cicak pun tak tahu tuan-tuan, tiba-tiba mai kata pula bid'ah. Astaghfirullahalazim. Yang sahabat Nabi tu ambillah hukum kita, ambil pada sahabat. Sahabat ni kata lagu ni, sahabat ni kata lagu ni.
Tiba-tiba kita nak kata sahabat Nabi pun tak buat, memang mereka tak payah buat maulud. Tahap cinta mereka, tahap faham mereka pada agama, tak boleh kita nak bayangkan. Yang kita ni kalau tak buat ceramah, tak buat maulud, tak buat Isra' Mi'raj, tak buat ma'al hijrah, apa akan jadi pada masyarakat kita? Dahlah jauh daripada Nabi, tak jumpa Nabi. Tiba-tiba cerita tentang Nabi pun tak boleh dengar. Jadi orang yang buat maulud Nabi tadi dapatlah pahala. Yang kita buat pun dapat pahala. Yang mula-mula buat sampai sekarang orang duk tiru, dia pun dapat pahala. Masya Allah. Itu satu contoh benda yang baik yang kita ikut. Tuan-tuan tahu kita hari ni bayar zakat dengan duit. Pergi pejabat zakat bayar duit. Awak tak bayar dengan beras, dengan kurma. Ada Nabi Muhammad bayar zakat dengan duit biru, duit purple, duit merah, duit hijau? Tak ada. Atau siapa bayar zakat? Bid'ah kan? Dah. Dengan sebab diijma'kan ulama', diqiaskan boleh bayar dengan duit. Menyenangkan orang. Menyenangkan pejabat zakat. Simpan duit. Kalaulah tidak tuan-tuan, beras kita pakai duk bubuk. Duk pejabat zakat tu sementara nak edar tu, Allah tak ada. Jadi itu namanya satu benda yang baru orang buat. Tak salah. Tuan-tuan nampak Quran tu? Quran. Dulu tahun 60-an, 70-an, 50-an, alik date a, alik bawah i, alik depan u, a, i, u, ba date ba, ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu. Punya lama nak dapat ba bi bu tu. Tok duk aja cucu. Ba di atas ba, ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu. Cucu marah tok. Tak elok sebut babi. Astaghfirullahalazim. Dia pula pergi ajak tok Wan dia. Tu bukan babi, cik. Tak boleh sebut babi tu dia. Maknanya betul aja mak dia ajak betul, jangan sebut babi. Hai babi. Mai baca mukadam babi, dia marah tok Wan tu. Umur 4 tahun dia marah budak. Lama tuan. Kita duk baca ba dati ba, ba bawah bi, ba depan bu. Nabi Muhammad ada ajar macam tu. Ba dati ba, ba bawah bi ada. Dengan adanya ulama yang membariskan ba di atas, ba di bawah, ba depan, atas bawah, atas depan, baris dua, baris depan. Dengan adanya ulama yang membariskan Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran. Kalaulah tak ada baris tu tuan-tuan, bagi Kak Leha baca. Ini apa? Yang hot atas dinding tu pun dekat 2 jam Kak Leha duk tengok. Tak mana ekor dia. Duk cari tahu dengan ekor dia. Ahad. Ni tahu ni qul huwallahu ahad tu ahad. Nasib baik ada ahad tu dia boleh baca. Duk melengkok. Matang apa dia ayat apa? Kembung pipi ni apa? Bayangkan tuan-tuan, Al-Quran zaman Nabi dulu tak ada baris. Al-Quran zaman Nabi dulu tak ada titik macam kita. Tuan-tuan, hak Al-Quran sekarang tu ada titik, ada warna, ada panjang, ada pendek, ada hizib, ada juzu. Nabi tak ada dulu. Bid'ah. Tu lauk dekat. Dah kata tak boleh, Nabi tak buat. Tak. Ulama-ulama fikir. Kalau tak diberi baris, macam mana dengan orang yang bukan Arab? Kalau tak ada titik, macam mana dengan orang di Afrika, di China, di tanah Melayu? Maka mereka mula memberikan baris. Atas, ba, la, ma, na, wa, ta. Bawah, bi, ti, ki, li. Macam mana tanda dia? Ni baris atas, ni baris bawah, ni depan. Maka ada bunyi dia. Nak bezakan ta 2 titik, sa 3 titik.
Nak bezakan jim, titik tengah-tengah, ha tak ada titik, kha atas titik. Ulama yang bubuhkan dia. Kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut pada Nabi saja, tak ada Quran. Suruh dia baca. Merapu dia baca. Jadi siapa yang mula-mula membariskan Al-Quran, dia dapat pahala yang kita baca sekarang. Kita baca pun dapat pahala. Dan berapa bilion dah orang yang baca hasil daripada apa yang dia buat. Berbilion pahala dia dapat. Datang tahun 1994. 1994. Alik dati a, alik bawah tak ada. Pergi mana Ustaz? Tak tahu. Dia ada kaedah baru pula. Macam mana Ustaz? Tak payah eja. Alik dati a, alik bawah lambat. Dia terus sebut je. Ba. Tak payah eja. Macam kereta. Dulu pulas lagu tu. Sekarang tak payah. Hang tekan je. Hang tekan je. Dulu pulas. Gedek. Sekarang tak payah dah. Tekan je. Macam tu lah Iqra' juga. Dulu ngeja. Alik dati a, alik bawah. Tak. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Lagi cepat. Siapa yang mula-mula buat kaedah Iqra' tadi, yang tak boleh baca dalam tempoh 3 sampai 6 bulan boleh baca Quran. Kaedah Baghdadi, kaedah Qiraati, kaedah Iqra'. Maka dia mula-mula buat. Dan kita pakai ajar di sekolah, ajar di rumah, ajar di madrasah. Maka kita yang baca ni pun dapat pahala. Dia yang mula-mula mencipta sistem itu pun dapat pahala. Inilah dia dipanggil bid'ah hasanah. Nabi tak pernah buat. Tapi kita buat sebab nak menghidupkan sunnah Nabi dengan membaca Quran. Memudahkan orang baca Quran. Ada pula dia mari teknologi tahun 2010. 2012. Al-Quran tu dia ada pen. Letak pen di atas Quran, tekan pen tadi keluar suara. Baca Quran sama dengan ayat. Kita baca Quran, kita ikut ayat pen tadi ni baca. Pen bunyi, mulut pun bunyi sama. Dia betulkan pula kita punya bacaan, kita menjadi betul. Lah kita tak baca. Pen saja baca. Sampai habis. Tadarus 30 juzuk tu, 88 orang tak baca. Dia dengar. Siapa yang mula-mula buat pen bagi bunyi baca Quran, sampai semua orang boleh baca Quran, dia dapat pahala. Bid'ah tak? Bid'ah. Nama dia hasanah. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Saya nak pergi umrah, ada semalam orang mai tanya, Ustaz, saya ni nak pergi umrah tapi tak larat, nak tawaf tak larat Ustaz. Saya kata susah apa? Abang naik wheelchair di atas tu. Pergi naik atas tu, pergi wheelchair. Naik kereta roda. Nak laju tekan arnab, nak slow tekan kura-kura. Makcik-makcik di belakang tu, berapa ramai nak pergi umrah. Duk naik tu dengan lelaki. Lelaki tak boleh bawa. Tangan ketak sebelah. Isteri dia bawa kat nak, bawa Abang Bidin. Abang Bidin kata slow sangat. Dia tekan arnab, laju sikit. Soalan dia, Nabi Muhammad pernah ke tawaf naik binatang tu? Bid'ah. Tuan-tuan pergi Mekah tu, pergi campak. Tak pula kata bid'ah. Paksa apa? Paksa benda tu tawaf. Dengan sebab hang memudahkan urusan hang, memudahkan urusan orang yang sakit, orang yang uzur, hang dapat pahala. Janganlah cepat pergi kata bid'ah. Ni dak semua bid'ah. Sampai tak simpan janggut pun bid'ah. Wajib simpan janggut. Haram cukur. Wajib bandar janggut. Masalahnya Ustaz, saya enggak ada janggut. Sampai haram tu sebab tenang sikit. Oh, susahnya tuan-tuan hari ini. Banyak sangat kita tok guru pun banyak agak. Ada tok guru hak jenis ni, ada tok gurau jenis ni, ada Pak Syekh Google macam-macam.
Sebab tu kita ada hadis. Baca hadis, kita tengok kepada ulama. Apa huraian ulama dia? An Jarir bin Abdullah an abihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnata khairin fattubi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man ittaba'ahu ghaira manqusin min ujurihim syai'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada bapaknya katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadakan satu jalan kebajikan yang belum adanya dahulu, nampak tak? Satu benda yang baik yang zaman Nabi pun tak ada, zaman sahabat pun tak ada, mai zaman kita ni ada. Nampak tak? Yang dulunya tak ada dia buat, ataupun mengadakan kembali jalan Nabi yang ditinggalkan orang akan dia, ataupun dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah itu orang tak ikut. Contohnya tuan-tuan, dulu kita pergi sekolah, cikgu masuk dalam kelas, selamat pagi cikgu, selamat pagi cikgu, bagi anak-anak duduk semua. Mai satu zaman, assalamualaikum cikgu, tak ada lah selamat pagi, bagi salam. Mai satu zaman pula, cikgu pula bagi salam, assalamualaikum semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, ulamanya nak habis. Itu sunnah yang ditinggalkan, dihidupkan balik. Alhamdulillah. Dulu masuk dalam kelas, selamat pagi cikgu, selamat petang cikgu, selamat malam cikgu, orang tukar bagi salam. Lepas tu tukar lagi, yang masuk tu bagi salam pada yang dah duduk di dalam. Nampak? Sunnah yang ditinggalkan dihidupkan balik. Dulu tuan-tuan tengoklah, saya pun dulu pergi sekolah pakai seluar pendek tentara depa ni. Abang-abang jangan belagaklah, sekolah menengah pakai seluar pendek sana burung lah, bulu kaki penuh. Main bola, main hoki, bersimpang siu kaki. Seluar pendek tahun 70-an, tahun 60-an. Terus duduk belagak lah. Hari ni jadi baik. Kemarin dulu, akak-akak pakai skirt baju biru, kain putih semua. Pergi sekolah, main hoki pula. Main gambar duk tayang kaki hoki satu, kaki sendiri satu. Mai satu zaman tuan-tuan, tak ada seluar pendek. Budak-budak pun pakai tudung lah. Tahun 81, 82 dah start pakai scarf. Pakai scarf. Hak perempuan 81. Dia main lah. Dulu pakai skirt, kemudian baju biru, baju putih, kain panjang. Main skirt, main scarf, lepas scarf, main pakai tudung tinggal segi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita buat balik benda hak betul. Makan masa lah sikit. Subhanallah, Masya Allah. Ni, dua benda ni. Siapa yang buat satu benda yang baik yang belum pernah dibuat? Apa dia Ustaz? Saya duduk di Pulau Pinang. Mereka duduk kata, Ustaz, kemarin di Pulau Pinang, hari ni Pulau Pinang, kemarin dulu Pulau Pinang, esok lusa pun Pulau Pinang. Ustaz ni jadi orang Pulau Pinang lah. Kan dah ada apa, hak nombor 2 Pulau Pinang. Busuk hati perut tu. Malam tadi saya dekat Pulau Pinang, di mana? Ya, Sungai Tiram. Pagi tadi saya PTV3, rakaman tanyalah Ustaz. Lah hak tanyalah Ustaz tu dia tak live lah, dia rakaman. Yang live-nya hari Selasa dengan Jumaat. Subuh tadi saya time pukul 9. Habis tuan-tuan, mai sini pula. Sampai tadi, pukul 6.30, 5.30 sampai. Ni balik Ipoh.
Besok 17 bas melawat sekolah saya. Bukan bas tu main kosong dengan orang lah. 17 bas main buat apa Ustaz? Ingat acak bas ke? Ingat sekolah saya bengkel mengecak bas apa ke? 17 orang tu dibawa orang lah main melawat. Malam besok main balik Taman Alam. Taman Pelangi. Dia tahu dah saya lagi. Saya pun tak tahu tak. Pukul 3 hari Ahad pun di sini juga. Hari Ahad malam ada lagi. Masya Allah. Allah tuan-tuan, hidup saya macam itulah. Kerja dia ceramah. Kuliah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Berapa banyak benda yang tak ada di zaman Nabi kita buat. Contoh saya kata tadi, saya di Pulau Pinang ni apa? Saya tak tahu kita ni jenis bodoh, mengaji tak tinggi. Dia kata, Ustaz ni ada 4 tiket. Oh, tiket apa ni? Tiket ni Ustaz boleh naik cruise. Natang apa cruise? Kapal persiaran. Oh. Di mana dia? Penang Port. Oh. Dia nak pergi mana tu? Oh, tapi Ustaz kena buat pasport lah. Dia pergi Langkawi, dia pergi Phuket, dia pergi Krabi, dia patah balik Penang. Oh, saya kena bayar. Free Ustaz, hadiah kat Ustaz 4 tiket saya bagi. Saya free okey, kalau bayar tak mau tak banyak kerja. Dapatlah 4 tiket. Saya bawa timbalan saya bawa PA saya bawa kawan saya Imam Ustaz Mukhtar. Tok lebay semua ni pakai kopiah. Cok pasport pompang jalan jalan. Masuk lepas custom Penang Port tu tuan-tuan, satu lelaki Cina tarik tangan saya. Sir, take off photo sir. Sir, take off photo sir. Ah, sudah saya lari. Oh no, take no, don't touch me, curang merayat. Oi, sudah cakap ustaz semua terbit tak. Dia ajak saya bergambar dengan satu perempuan yang pakai baju merak, burung merak. Hak burung merak tu tak apa. Yang bikini tu tak boleh. Dia pakai bikini. Lepas tu pakai burung merak, ajak saya ambil gambar dekat photo booth. La ilaha illallah. Kalau lah saya bodoh tuan-tuan pergi buat peace kat situ, sampai sekarang gambar tu ada. Lari, empat-empat kami tua-tua bangka lari. Kapal apa ni Haji? Tak tahu, saya pun tak tahu. Masuk tuan-tuan dalam bilik menung. Kapal apa ni? Bila dia pun ketuk Ustaz. Oh Ustaz. Ya. Pak dalam bilik balik ibu lah. Ada? Jom makan. Ni time makan ni. Oh, jom. Makan penuh orang. Berdiri udang. Punya banyaknya udang berdiri semua. Loh, bapak banyaknya makan. Ambil nasi nak makan, tempat penuh. Dia berkata, Ustaz, depan kosong. Keluar daripada kantin dia, keluar. Keluar kolam renang. La ilaha illallah. Gatal kepala kan. Gatal lah, tak gatal pun gatal lah. Lalan buang-buang bulan bukit piah. Tak gamak nak tengok tahu, subhanallah, menghadap laut. Aku kena dah silap naik kapal celaka betul kata ni. Saya kata apa aku nak buat? Nak balik tak boleh dah, nak terjun laut. Hadap malam tu pukul 11, pukul 12 kami 4 orang duduk atas. Orang lain hilang tak tahu pergi mana. Gelap. Kapal ni besar tapi tengah laut kecil. Kapal ni cerah tapi keliling gelap. Kecilnya kita nak bandinglah dengan dunia ni, ya Allah. Saya pun tengok kolam renang kalaulah kita semayang keliling dia. Saya pun tengok dek paling atas ni kalaulah kita semayang di atas dek. Saya tengok depa buat live band tu kalaulah tempat tu aku ceramah. Saya duduk tengok depa duduk masuk dalam bilik tu duduk tengok show sarkas. Saya kata kita buat kursus semayang di situ. Cantik je no. Dia kata betul tak? Kita buat kat kapal ni berlayar untuk buat satu benda pelayaran yang berasaskan Islam. Jadi terus balik tuan-tuan, hantar pergi ke syarikat. Kami nak sewa kapal ni, kami nak buat sekian. Soalan pertama yang dia tanya pada saya, you ada duit ke? You ada duit ke? Saya bila orang kata saya tak ada duit, saya marah. Hena kita tak.
Berapa sewa? Saya tanya. 4 juta. Memang tak ada duit. Balik. Jom balik. 4 juta bayar kat dia. Orang ada tak ada 4 juta hang bayar. Balik tuan-tuan benar. Syarat punya syarat. Kita ambil bilik demi bilik, kabin dengan kabin, kita naik. Dapat 1,500 orang. First pelayaran. Sampai 1,007. 34 bas, 40 bas. Kami semua. Pergi ke Phuket tuan-tuan. Polis escort. Jam. Orang Thai tengok main mana bas banyak ni. Bukan bas saja. Dengan orang dalam bas. Anak murid saya semua. Rekod dalam dunia ni tuan-tuan. Tempat yang mereka konsert, kita buat forum. Tempat yang mereka main sarkas, kita buat kursus semayang orang sakit. Semayang berjemaah pukul 3-4 pagi. Qiyam mulai. Allah. Guna speaker daripada kapal punya. Tak pernah dibuat kaum. Tak pernah dibuat. Tengah-tengah nak semayang subuh dah qamat, hujan turun. Saya ambil mic, sila semayang di bilik masing-masing. Semayang di bilik masing-masing. Selepas tu keluar, kita masuk dalam dewan ya. Masuk dalam dewan. Tak payah semayang hujan. Bayang dalam bilik. Jangan semayang di atas dek. Kan lemah banjir. Petang tu toki dia mic. Ajak saya minum. Ustaz, saya tak pernah tengok orang pagi-pagi yang pakai putih-putih. Pukul 3, pukul 4 putih-putih. Ni bulu loma. Tak pernah tengok. Satu lagi Ustaz, bila you cakap balik semayang bilik masing-masing, hujan sudah turun, selalunya kalau hujan turun orang lari-lari, tolak. Tapi you punya orang tolak. Semua turun elok-elok. Wah. Saya kata memang kami orang Islam. Kami suka putih. Kalau kami nak sembahyang, kami pakai baju putih-putih. Putih kan bersih. Oh, itu macam. Nombor 2, kami orang Islam memang berdisiplin. Kita orang taklah tolak-tolak. Oh, cantik. Ya, cantik. Saya kata tak tolak apa. Hak ikut tu 68, 78. Hang tolak tangga tu jatuh hospital tak ada. Doktor jauh. Tu yang turun pelan-pelan basah pun basah lah. Tuan-tuan, orang tak pernah ceramah di laut. Orang tak pernah buat qiyam mulai tengah laut. Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Mula-mula nak naik tu tuan-tuan, saya minta Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri tuan-tuan. Tolong, boleh tak tolong? Tolong apa Ustaz? Tolong kami untuk samak benda ni. Sudu, garpu, pinggan, mangkuk, hayun, semua disamak. Last sekali sampai dapat sijil halal. Last sekali kasino ditutup. Jadi ini nama dia. Sanna sunnata khairin. Waktu tu ada orang kutuk saya. Allah, siang malam, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Ustaz Kazim bawa orang naik kapal, ada kasino, ada arak. Saya tak jawab, saya diam je. Kalau gitu, bila mereka kutuk saya dalam ceramah, kalau gitu hang jangan pergilah Genting Highland. Hang bawa anak hang pergi Genting Highland buat siapa? Saya tak minum arak. Saya pergi Genting Highland, saya tak main judi. Saya bawa anak saya berjalan naik roller coaster. Kalau begitu saya pun naik kapal, saya tak masuk kasino, saya tak minum arak. Saya buat program lain, tak campur. Apa masalah dia? Samalah. Kalau hang kata aku haram naik kapal, hang lagi haram naik ke kasino Genting. Lah tuan-tuan, dia pun naik kapal sekali, dia bawa anak murid dia pula. Hoi, yang nampak kata korang. Ni penyakit. Sebab itu tuan-tuan, benda yang buat yang baik silakan buat. Sama ada benda tu tak pernah dibuat di zaman Nabi ataupun dibuat tetapi ditinggalkan, engkau hidupkan balik, maka kau dapat pahala dan orang yang mengikut engkau pun dapat pahala. Kemudian kata dia lagi, alangkah besarnya faedah dan bagusnya mendapat bahagia dan untung besar ke atas yang mengadakan demikian, dan betapalah pula dapat terpuji di dunia dan di akhirat.
Seperti orang-orang tua dan orang-orang dahulu yang memperbuat demikian. Apa yang telah hapus maka dikembalikan, dan yang mana belum ada maka diadakan. Nampak? Yang belum ada maka diadakan. Maka bukanlah semua benda yang baru diada-adakan itu bid'ah. Sabarlah sak dulu. Ini tidak tahlil bid'ah. Apa ada yang pada tahlil? Baca doa, silakan. Baca Quran, silakan. La ilaha illallah, silakan. Selagi mana awak tak kata wajib, silakan. Dia bukannya wajib, dia harus nak buat-buat, tak buat sudah. Tapi bila awak mengatakan bid'ah, itu salah. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom. Ada tak lagi benda yang kita boleh buat di masjid kita, di kampung kita, untuk kebaikan orang Islam bersama? Fikirkan. Fikirkan, kena buat. Saya buat benda-benda yang orang tak pernah fikir. Saya suka buat benda yang orang baru dia jadi seronok. Contohnya apa? Orang tak buka sekolah pondok. Apa tak buka pula ustaz? Ramai buka. Orang tak buka sekolah pondok di tengah-tengah bandaraya. Saya mula-mula buka tahun 2005, 2006 jalan. Sampai sekarang 17 tahun. Di tengah-tengah bandaraya Ipoh ada sekolah pondok. Orang tak pernah fikir, ya orang nampak sekolah pondok di kampung, hutan, tepi hutan. Saya dah, tuan. Dekat dengan airport, dekat dengan stesen kereta api, dekat dengan Maidin, dekat dengan AIO, dekat dengan hospital, dekat dengan klinik, dekat dengan stesen bas. Di tengah-tengah bandaraya, main mengaji pondok. Duk pondok. Lepas saya buat, semua orang bukan nak ikut. Kita buat satu benda yang orang tak pernah buat. Tuan-tuan tolong fikirkan. Apa benda yang orang tak pernah buat dan kita buat untuk memudahkan orang. Ni anak-anak tuan-tuan ni. 8 orang kat depan ni. 9 orang. Tuan-tuan cuba tengok. Seorang tu mengantuk lah. Pakai kepiah. Mengantuk. Yang tak mengantuk ni. Rambut mawi ni tak mengantuk ni. Cerdah elok ni. Ni Manchester United kalah pula dah. Ada. Kalah saja dengan Brighton. Kalah Bayern pun kalah. Tak duduk kat depan sekali ni. Cari jalan macam mana nak tarik anak-anak muda ni main masjid. Ni bukan anak muda. Ni kanak-kanak. Kanak-kanak macam ni tuan-tuan soh depan ni. Hak Tok Wan dia belakang. Tok Wan duduk menyuruh balik dinding. Tapi budak-budak macam ni duduk depan. Takut tidak. Apa pun tidak betul-betul nak mengaji ni. Pasal apa? Ini geng saya. Ini semua geng S1R. Ini geng TikTok ni. Jom, kenapa kita tak jadi dia orang untuk menarik dia orang datang ke sini? Cari jalan. Macam mana nak buat anak-anak kita ni hati mereka melekat di masjid. Cinta pada kuliah agama. Kena bijaksana. Tuan-tuan, ada satu masjid di Melaka. Siapa yang mai sembahyang subuh berjemaah 40 hari tanpa miss dapat basikal. Anak-anak yang datang masjid sembahyang subuh berjemaah tanpa miss satu hari dapat basikal. Bukan kata budak-budak datang tuan-tuan, Tok Wan pun datang. Saya boleh tak dapat basikal? Dia pun tak. Nabi tak pernah bagi basikal kepada budak. Tuan-tuan bagi. Alhamdulillah di Pulau Pinang ni tuan-tuan, di masjid mana ke saya pergi hari tu? Setengah ni anak-anak muda, remaja. Ramai tuan-tuan. Sepak ni 50% anak muda ni. Rupanya mereka jadikan kelas kafa untuk budak-budak menengah di masjid mereka. Seminggu 3 kali. Kebetulan hari yang saya mai tu hari kafa. Dia kata, ustaz, bila kita buat kelas kafa untuk remaja menengah ni ustaz, mereka lama-lama tiap-tiap malam mereka main ustaz.
Saya pergi ceramah di Singapura, yang duk jamu saya minum ni, yang duk tuang air atas meja saya ni, tattoo ni penuh muka. Pakai kepiah, pakai baju Melayu, kain pelekat, tapi tattoo duk tuang air. Saya tengok muka, mondi ni, duk tengok tuan ni. Separuh muka ni. Hak angkat dulang tangan, hak angkat ni lengan ni, uish, dia ni sepak masjid ni banyak tattoo ni. Rupa-rupanya masjid mereka dijadikan sebagai tempat untuk membuang tattoo di Singapura. Siapa yang nak buang tattoo mai sini, kami akan buang. Percuma 30 kali proses buang. Lama-lama tuan-tuan, geng tattoo je datang. Nak buangnya berapa lama ustaz? 30 kali sesi. Treatment dia 30 kali. Lama-lama tuan-tuan, mereka jadi ahli jemaah masjid. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah muka tattoo setengah mai duduk depan. Setengah masjid tengok dia. Mai apa ni? Mai apa ni? Dia setengah muka, kita setengah masjid pergi tengok dia. Kita rasa pelik. Jom tuan-tuan kita ubah ni. Buat satu pembaharuan. Yang tak ada dulu kita buat. Sebab benda yang tak ada di zaman dulu yang jahat, zaman sekarang pun ada jahat. Saya ulang balik. Benda yang jahat zaman dulu tak ada, zaman sekarang berlambak. Macam mana kita nak settlekan? Yang jahat zaman dulu ni tuan-tuan tak ada. Ratu cantik, pertandingan ratu cantik, catwalk, modeling, mana ada zaman dulu? Zaman kita hari ni, anak-anak kita nak jadi model, nak jadi catwalk. Hak jantan nak bagi six pack boleh pakai spender duduk berjalan merata. Iklan seluar dalam. Zaman Nabi tak ada tuan-tuan. Jahiliah mereka pun tak ada. Memang zaman Nabi jahiliah dulu, masyarakat jahiliah dulu, waktu Nabi ada di Mekah dulu, mereka tanam budak hidup-hidup. Baik ni apa nama perempuan. Zaman sekarang bukan lagi budak perempuan. Laki-laki perempuan mereka tanam. Kadang tak ada beranak, mereka dah gugur. Ada tuan-tuan yang blend budak semua dah. Buang dalam longkang anak dia. Ada yang flash dalam jamban semua dah. Lagi teruk pada zaman jahiliah. Tiba-tiba kita hari ni benda yang nak buat baik, kita had. Nabi tak buat, jangan buat. Habis tu macam mana nak selesai masalah ni? Sebab tu ulama-ulama bahas benda ni dibolehkan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, saya tak buat, tak payah ceramah atas kapal. Nabi tak pernah buat. Hak masjid tu ada, surau tu ada, gatai pergi tengah luk. Oh, ni ustaz. Mai tsunami mampu ni. Dia faham kuliah hanya di masjid. Kuliah boleh di pasar. Kuliah boleh di rumah orang kahwin. Ada Nabi Muhammad buat ceramah agama rumah orang kahwin. Pasal di rumah orang kahwin, dia ada DJ bertugas. Orang tua pun tuan-tuan pergi menyanyi. Tiba-tiba ceramah tak boleh. Nabi tak nak buat. Enggak ada dalil. Kuliah di rumah kenduri kahwin, enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Dia tak tahu hari ini di rumah kenduri kahwin macam-macam bentuk orang buat. Kalau kita tak cuba lawan, habis tuan-tuan. Dulu joget lambak kenduri kahwin pakai duk menari joget lambak. Kita kata tak boleh. Baik sat lah terbit baliklah. Dia buat Hindustan pula. Kenduri kahwin rumah orang Islam macam kenduri. Polis tembak tak kena pakai tu. Dengan pengantin polis tembak tak kena sekali. Lah, tiba-tiba bila kita nak buat ceramah, enggak ada. Ceramah ni atas mimbar, nama dia khutbah. Atas kerusi meja ni, nama dia kuliah. Ceramah ni kalau ada 3 orang bercakap, nama dia forum. Ceramah ni kalau menyembang sama-sama kita, diskusi. Ceramah ni kalau kita ni ada dalam bentuk pendek, nama dia tazkirah. Ceramah ni kalau dikubur, nama dia talqin. Sama ya, forum pun ceramah, diskusi pun ceramah, talqin pun ceramah. Nama saja berbeza. Kenapa khutbah boleh, talqin tak boleh? Dua-dua kan ceramah. Yang tak bolehnya duduk atas mimbar, pergi menyanyi lagu Jepridin.
Pergi kubur pun Jibridin juga tak boleh. Yang dikubur itu talqin apa awak buat? Supaya memberi nasihat pada orang yang hadir. Satu hari kita akan mati. Insaf. Dikiyahkan kepada orang yang hidup. Kalau dikiyahkan pada orang mati, yang baca talqin tu pula mati. Wahai Ahmad, ingatlah. Hang mati besok duduk dalam kubur, main malaikat hantar tak? Ui tuan-tuan, dia sepak kita. Tok Imam ingat Tok Imam tak mati ke? Pandai kata orang. Sebab tu kita kiyah pada hak dalam kubur. Hai Kazim binti. Kita sebut. Hai Kazim bin Nazira. Apabila datang malaikat. Kalau Kazim berkena soal, takkan aku tak soal mampu aku. Tu tujuannya. Cuba tuan-tuan sebut pada orang yang hidup. Hai Kazim bin Nazira. Oh sudah apa aku pula. Nampak tuan-tuan. Itu hikmah dia. Susah tuan-tuan nak bagi faham orang. Dia mai pula. Ajaran pula ni. Ajaran. Apa ajaran Ustaz? Malaikat Jibril yang besar. Satu malaikat. Malaikat cabut nyawa Israel. Malaikat yang bawa hujan apa semua, Mikail, Israfil apa semua. Apa pasal mayat yang dalam kubur 2 orang? Yang duk pikul arash lah apa semua ni, punya besar malaikat, seorang je ustaz nama dia Jibril. Tiba-tiba malaikat yang nak disoal dalam kubur, 2 malaikat. Besar sangat ke orang yang nak disoal tu sampai 2 malaikat? Oh sudah. Kita pun mula fikir, ya tak ya juga. No? Dia bawa lagi soalan. Apa perlu soal pada orang yang mati? Orang yang hidup pun tak boleh jawab, tambah yang mati. Mana ada soal kubur? Ya tak ya juga tuan-tuan. Yang ni ajaran lain pula. Ni ajaran yang terbaru ni. Dia kata orang mati pergi soal, dia bukan boleh jawab. Oh sudah. Apa saya sampai 2 malaikat nak jaga dia? Besar sangat kan kita ni sampai 2 malaikat? Oh sudah. Orang yang tak reti, dia nampak cara duduk kat kening, dia suruh mengaji tak mau. Sebut nama malaikat pun tak betul, tiba-tiba tolak malaikat. Ulang balik. Sebut nama malaikat pun tak betul, tiba-tiba pergi bantah. Saya pergi ceramah itu, dia resmi ceramah saya. Saya merasa berbangga sebab dijemput untuk meresmikan ceramah ini. Kerana ceramah ini merupakan satu usaha amat makruf, munkar nakir. Oh, sudah tuan-tuan. Saya ada kat kursi tu tengok main mana pula munkar nakir. Tu dalam kubur balong. Amat makruf nahi munkar, bukan amat makruf munkar nakir. Wah, tuan-tuan. Ada yang tolak mazhab. Saya tak nak ikut mazhab. Saya betul-betul nak ikut Nabi. Mazhab tak mau. Hang sebut mazhab pun tak betul. Hang tolak mazhab pun jadi apa? Mazhab lain, mazhab lain. Inilah penyakit kita sekarang. Dia guna logik. Golongan guna logik. Dialah duk tanya pada orang mati. Dia boleh jawab apa? Hak hidup pun tak boleh jawab. Main hantar kertas kosong je jawab. Tanya pada orang mati, tak ada kerja. Tak ada kerja, dia kata tuan-tuan. Kalaulah tak dibuat usaha-usaha dakwah merata-rata, apa akan jadi pada masyarakat? Sebab tu sekarang dakwah merata-rata. Saya hak tua Bangkah ni pun jalan. Sebab saya jumpa orang macam-macam, tuan-tuan. Saya takut. Kalau saya berhenti ceramah, kalau saya berhenti dakwah, saya susah hati besok Tuhan soal saya. Biarlah saya mati dalam dakwah tak apa. Sebab saya jumpa orang yang macam-macam. Ustaz, suami saya handsome. Okey. Suami saya ramai orang minat. Okey. Suami saya pun boleh tahan gatal dia ustaz. Okey. Soalan. Saya ada amal 1 jampi, saya ada amalkan 1 mandaram supaya dia tak tengok perempuan lain. Dia tengok saya saja. Amalannya
Dia pun bagi dia punya nota tu, amalan dia duk jampi kat laki dia tu. Amalan untuk akak, ni amalan untuk suami akak. Amalan untuk akak pula. Amalan dia, saya kena buat ni, saya kena buat ni, saya buat ni. Saya kata akak, amalan tu syirik, jampi tu pun syirik. Yang kak pakai tu syirik. Berdosa besar kak. Ustaz faham tak? Tujuan saya ialah menyelamatkan rumah tangga saya. Saya tahu benda ni syirik. Tapi tujuan dia ialah untuk menyelamatkan rumah tangga. Kalau tidak, suami saya tak tahu dia buat apa, pergi menikah orang sana, apa semua. Saya nak selamatkan rumah tangga saya. Syirik. Tak usah faham tak? Saya kata saya faham, dia tak faham ke? Kedai runcit. Tu nama dia kedai runcit. Okey? Kak pi kedai runcit, kak rompak toki kedai. Kenapa kak rompak? Sebab kak nak bagi makan anak yatim. Tak boleh. Boleh tak kak? Tak boleh lah. Nak bagi makan anak yatim cara halal lah. Pasal apa pergi rompak pula? Kak, tujuan baik nak bagi makan anak yatim. Rompak-rompak lah. Mana boleh ustaz? Nak bagi makan anak yatim mesti halal, cara halal. Rompak mana boleh. Begitulah nak bagi suami akak baik pada akak. Kenalah cara halal, bukan kena cara syirik. Tak, ustaz faham tak? Oh, tang ustaz tu kena faham lah. Hak rompak kedai dia faham. Hak tu dia tak faham. Kena kat kedai tak faham saja. Kak nak bagi suami akak, tak tengok perempuan lain, kak lah kena buat cara yang betul. Bukan syirik macam ni, menjamu macam ni, buat lagu ni sampai tak semayang ni berkejadah apa? Tuan-tuan tahu tak pantang larang dia apa? Tak boleh bagi salam ke orang, tak boleh pergi tengok orang mati. Satu lagi apa kah? Satu lagi semayang apa kah? Tak boleh buat. Dahsyat gila ni. Mana kak dapat ni? Memang suami kak jadi bodoh kak. Memang bodoh pun senang kontrol. Jadi abang-abang hak mana bodoh ni cuba tanya isteri tengok. Ada jampi aku kah? Aku ni bodoh semacam ni. Main naik motor berjalan kaki balik. Teringat. Motor dekat masjid dia berjalan. Tu lupakan bodoh nama dia. Jadi tuan-tuan, macam ni punya banyak masalah dalam masyarakat, tiba-tiba jalan penyelesaian dia kita ambil hak dulu ya. Hak baru jangan buat. Oi, salah lagu tu. Macam mana jahat makin banyak, benda baik juga perlu diperbanyakkan. Kena jadi kreatif untuk jadi baikkan orang. Itulah nama dia bid'ah hasanah. Apa masalahnya tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. Saya tak sempat nak baca hadis yang sebelah tu, insya-Allah di lain masa kita baca pula. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.